Sama ada yang sedang duduk di kerusi empuk sofa biru maupun sedang bersandar di fabrik kayu ataupun bersila sudah makan nasi kerabu. Terima kasih kita ucapkan. Masjid. Apa yang selalu kita tergambar apabila lihat dan masyarakat menumpang berkat? Tempat kasih kita ucapkan. Masjid. Apa yang selalu kita tergambar apabila lihat dan masyarakat menumpang berkat? Tempat kan sebagai platform ekonomi masyarakat setempat. Koperasi Karya Masjid mampu membangunkan aset-aset dan dana yang dimiliki oleh masjid. Berdasarkan plan strategik pembangunan Koperasi Karya Masjid. apabila kita sebut tentang koperasi, gandingan yang tidak boleh kita pisahkan, iaitu angkasa. Itulah penganjur kita pada malam ini, bergabung tenaga atas semangat ta'awun bersama dengan JAKIM dan RTM dengan kerjasama daripada Bank Islam Malaysia Berhad yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Bagi anda yang sedang menonton kami bergabung di TV1, anda juga boleh menonton melalui live streaming di mycli.rtm.gov.my mahupun menonton secara di telefon pintar anda di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Teruskan menonton, share ramai-ramai, tag teman-teman anda supaya lebih ramai dapat tonton kita malam ini. Jom kita alihkan pandangan anda ke sebelah kiri saya untuk kita berkenalan dua bintang ilmuwan yang akan bersama dengan kita sepanjang 60 minit durasinya. Di sebelah kiri saya, fikir saya ini pendakwah yang tidak asing lagi. Ini bukan makhluk asing, tapi tak asing lagi. TV, radio, masjid, surau, seluruh negara pelusuk ada wajah kesayangan ramai. Datuk Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Macam lagu Hel Amel pula. Macam mana tu lagunya tu? Ingin ku milik kasih Ayu Jelita. Cukup. Masya Allah. Saya Datuk bila dia buka face mask tu baru nampak. Tu tanya-tanya tau. Siapa? Memang berasi betul lah. Belum soal pada saya soal dulu. Tadi suara Lata, tadi suara Ustaz ke? Seorang lain. Oh, soal lain. Kalau saya sapu belaka, dipanggil Forum Hariri. Terima kasih Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ini gandingan orang panggil serasi bersama. Penuh di Facebook kita. Wah, malam ni kena tonton sebab panel-panel best. Saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Apa khabar tu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya juga difahamkan Datuk ni bukan sekadar imam besar, dia merupakan juga ahli lembaga Koperasi Pegawai Masjid Negeri Pahang Berhad. Betul? Ya, betul. Masya Allah. Sejak bila tu menjadi ahli lembaga tu? Sudah 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Nanti kita akan kongsikan apa aktiviti masjid. Baik. Ayat tema kita pada malam ini, surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang layak memakmurkan masjid. Memakmur, menghidupkan masjid dengan memberdayakan ekonomi umat.
Itu landasan perbincangan kita. Ustaz Kazimillah terlebih dahulu. Bila kita sebut tentang masjid, sorotan sejarah menunjukkan daripada Ibnu Abbas, riwayat Ahmad, masjid yang dibina zaman Nabi ada kurang lebih 18 masjid. Faham kita masjid ni tempat solat, tempat baca Quran, kemudian tempat mandi mayat. Kemudian kalau AJK masjid tu semuanya ustaz-ustaz saja dululah. Tapi sekarang ni dah berkembang. Mungkin Datuk boleh kongsi sedikit. Selain daripada tempat solat, apa benda lagi yang boleh dibuat di masjidnya? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Hariri, terima kasih kepada Datuk Badli Shah. Saya rasa tu bukan baju kita ni 2-3 bulan dulu kita dah sama ke? Ingat lagi Nampak benar baju tak ada. Baik, terima kasih pada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat dan sebagainya, masjid hebat. Tetapi apabila masjid itu diperkecilkan peranannya, maka orang cuma nampak hari ini masjid untuk sembahyang. Sembahyang mayat, sembahyang hari raya, datanglah mesyuarat ke apa, itu saja. Sedangkan kalau kita lihat daripada masjid, subhanallah, segala-galanya boleh dibuat daripada masjid, selagi mana benda itu halal, selagi mana benda itu harus. Ada larangan-larangan daripada Nabi, tu kita ikut, soalnya kita buat. Nabi melarang kita berniaga di dalam masjid. Tetapi tidaklah salah kalau kita ini menjadikan masjid sebagai sumber pendapatan. Masjid menjadi macam-macam benda yang dia boleh buat. Saya suka melihat bahawa masjid, kita mengharapkan jemaah datang ke masjid, mengimarahkan masjid. Tetapi apa pula yang kita sebagai pihak masjid boleh memberikan kepada jemaah supaya jemaah sentiasa berterusan bersama dengan masjid. Setengah orang dia kerja dia nak minta aja daripada jemaah, minta nak buat kipas, minta van jenazah, minta. Masalah dia sekarang, apa yang kita bagi pula kepada sidang jemaah untuk mereka melihat bahawa hebatnya masjid boleh memberikan perkhidmatan kepada mereka. Saya lihat satu masjid Ustaz Hariri. Dia punya van mayat dia, kereta Velfire tu, Ustaz Datuk Bad. Hebat tu. Hebat lah. Jadi saya bertanya, hebat kau orang punya van mayat. Yelah Ustaz, waktu hidup tak ada merasa. Biarlah waktu dah mati, biarlah merasa. Nampak tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang rasa-rasa nak naik Velfire tu, mati tuan-tuan ini. Jadi tuan-tuan, yang saya nampak bahawa Ustaz, yang kita boleh nampak, yang pertama sekali, masjid sebagai sumber memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Yang kedua, masjid boleh menjana pendapatan dan memberikan pendapatan kepada masyarakat. Yang ketiga, masjid sebagai satu tempat untuk kita menjadikan sumber pendidikan kita, sumber pengetahuan kita daripada masjid. Yang keempat, masjid adalah satu tempat menggerakkan pengekonomian setempat. Sebab masjid, nak tak nak pun orang mesti datang masjid. Betul. Akan datang masjid. Tak tahulah kalau dia nak tahniah anak dia cari, tak tahulah, dia mesti akan datang ke masjid. Kalau nak akad nikah pun dia pergi masjid. Nak semayang apatah lagi di masjid. Bayangkan tuan-tuan, kalau kedatangan yang pasti datang ke masjid ini, kita jadikan kedatangan itu tidak kosong. Sebaliknya diisi dan diisi. Bayangkan apa yang kita boleh buat. Sebab masalah perniagaan, masalah apa pun ialah, jika tidak ada orang, tak guna. Betul. Cuba ceramah kita ni, kita bertiga je macam mana ceramah tuan-tuan, kan? Tak seronok rasanya. Bayangkan tuan-tuan, kalau masjid macam itu, tak seronok. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bekerjasama, apa yang penting kerjasama, di situlah letaknya masjid. Kerjasama, insya-Allah. Baik. Ini bukan suara latar apa yang penting tu, bukan. Tapi betul, saya setuju dengan Datuk sebutkan tadi bahawa masjid bukan sekadar tempat sujud, itu adalah asasnya. Tetapi ia harus dikembangkan sebagai pusat komuniti masyarakat. Saya nak susul soalan ini kepada Datuk Bad.
Kalau data koperasi yang kita semak bahawa ada kurang lebih 500 masjid yang sudah ada koperasi mereka sendiri. Ya. Kalau ikut data keseluruhan masjid, banyak 4,000 lebih itu, maknanya masih kurang daripada koperasi yang wujud di kalangan masjid. Datuk mungkin ada pengalaman dalam menguruskan koperasi masjid ni. Apa penting sangat masjid wujud koperasi ni tu? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Terima kasih anda saya Al-Fadhil Ustaz Hariri selaku moderator. Rakan bicara wara pada malam ini kekanda saya Al-Fadhil Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Indonesia, di Thailand, di mana saja, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Daripada keseluruhan kurang lebih 6,500 buah masjid yang ada di seluruh negara, yang terlibat dalam dunia koperasi ini tak sampai 500, lebih kurang 446 buah. Maknanya 0.07% sahaja yang menubuhkan koperasi. Kenapa kita kena buat koperasi? Pertama, masjid ada duit. Masjid kalau dia kata dia tak ada duit, dia tak reti jaga masjid lah. Masjid kok mana pun ada duit. Sebab orang sentiasa menyumbang. Kita akui musim PKP, musim pandemik, kita ada penurunan kutipan 20%. Sebab antaranya tabung tak boleh bergolek, SOP, tak boleh nak bergerak. Tetapi kita masih dapat sumbangan daripada QR Code. Bank Islam pun ada tawarkan. Kita ada sumbangan secara online, transfer banking macam-macam. Artinya masih lagi berpeluang. Para penyelidik Universiti Kebangsaan Malaysia, dia ada siarkan satu kajian bertajuk Dana dan Harta Masjid di Malaysia ke arah pengurusan strategik. Dia turun padang, dia buat kajian berapa duit masjid. 22% daripada masjid peroleh sumbangan lebih 100,000 setahun. Ada 21% dapat sumbangan 50 hingga 100,000 setahun. Ada 57% dapat sumbangan sampai 50,000 ringgit setahun. Tetapi yang kita rasa ralat adalah 7.8 juta wang masjid langsung tak guna. Maknanya bendahari ataupun orang yang jaga duit ni, dia berulang ke bank je kerja. Dapat duit hari Jumaat, lepas Jumaat dia pergi ke bank, tuan buka bank masjid. Bila nak guna? Sebab itu bila tak guna rugi. Ada di antara ahli-ahli jawatankuasa masjid yang menyangka duit-duit orang sedekah ni boleh buat, pertama bayar gaji kaki tangan, yang kedua untuk menyelenggara bangunan, yang ketiga untuk biayai majlis-majlis ilmu sepanjang tahun. Tidak ada masjid yang berani nak merangka skim pelaburan masjid, tak berani. Nak membentuk koperasi, tak berapa berani. Nak membuatkan pelaburan dalam sektor hala sebagaimana institusi kewangan moden, tak berani. Nak buat pelaburan dalam hartanah, pengurusan, perkhidmatan. Banyak masjid ada duit tapi tak berani. Kita cuba bayangkan, andai kata 5,000 masjid sajalah, mereka semua ni bergabung, maka secara kasarnya wang simpanan masjid dalam bank perdagangan atau institusi kewangan boleh mencecah 300 juta. Bayangkan kalau 1/3 saja daripada jumlah daripada 100 juta itu kita laburkan secara sistematik. Jadi pulangannya sangat memberansangkan. Jadi cuma masalahnya kita akui pelaburan sebesar 100 juta ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang reti. Syarikat pelaburan atau pengurus dana yang cekap, amanah dan berpengalaman. Jadi bila kita bukan bidang kita, serahkan pada yang reti. Jadi antaranya dengan membuatkan satu bentuk koperasi, duit yang ada ni kita boleh pusing dengan cara menjanakan lagi pendapatan pada masjid. Bukan kita nak kaya, bukan kita nak pasang aircon sampai ke tandas, tidak. Tapi hasil perolehan itu nanti boleh beri peluang pekerjaan, boleh buka peluang untuk orang meniaga, usahawan-usahawan kampung. Jadi banyak manfaat selain daripada sekadar nak mengumpulkan duit saja. Wallahualam. Masya Allah. Saya pun fikir
Maknanya bila ada koperasi ni, lebih ramai dapat sertai aktiviti masjid. Dapat sumbangkan kepakaran masing-masing. Kan Datuk Kazim pernah lihat ada masjid-masjid yang AJK dia campur-campur? Ada. Ada yang profesor, ada yang doktor. Masya Allah. Ada ustaz. Jadi bila digabungkan, cantik. Itulah nama dia kerjasama. Kerjasama kata sifat koperasi. Ya. Kita akan ulas tentang masjid-masjid yang berjaya mewujudkan koperasi dan apakah kejayaannya dan apa sektor-sektor yang boleh kita masuk dalam bidang koperasi masjid. Nantikan perbincangannya selepas ini. Alhamdulillah kita bergabung sekali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam. Bagi anda yang sedang menonton kami di live Facebook JAKIM, anda boleh komen, beri pandangan anda, mungkin dapat memberi idea juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton pada hari ini tentang koperasi masjid. Tentu sekali forum kita dianjurkan oleh Angkasa dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM dan dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Lubuk amal, itulah topik yang kita berakar kepada koperasi masjid. Saya nak kembali semula kepada Datuk Kazim. Ya. Ialah bila kita sebut tentang koperasi masjid ini, ada yang penonton kita yang mungkin baru dengar, ada yang boleh ke tidak ni. Mungkin Datuk boleh kongsi, ada tak masjid-masjid yang dah berjaya mewujudkan koperasi dan dia boleh membangunkan ekonomi umat dan juga boleh memberi manfaat kepada masyarakat setempat? Saya rasa Datuk Bat ada masjid di Temerloh. Masya Allah. Ya, koperasi yang bagus, begitu juga di Puchong, begitu juga di Bangi, begitu juga di Bertam. Jadi saya tak sebut nama-nama, saya sebut nama tempat je. Nanti tuan-tuan pergilah. Sebab tu masjid-masjid yang macam ini, kita kena pergi melawat. Kita kena pergi tengok macam mana mereka berjaya membangunkan keadaan di masjid mereka, aktiviti di masjid mereka, perekonomian di masjid mereka, begitu hebat. Tetapi Ustaz Hariri, yang jadi masalah pada kita ini ialah kita akan memberi 1000 alasan. Depa boleh lah, ni depa lah ni. Masjid depa boleh lah Ustaz, depa orang pekan semua. Masjid kita apa? Kampung. Orang kampung. Cakap macam serupa sama. Bawah tu. Jadi ahli panel boleh lah cakap merapu semua. Tengok mai turun padang tengok masjid kita. Kan? Sabak lu pengah kan, marah pengah. Pak Ngah duk marah saya ni. Jadi tuan-tuan, masalah kita sekarang, kita menjadikan kejayaan di masjid kita mengikut tempat kita. Jadi kalau kita, masjid kita, kampung kita, saya pernah pergi satu masjid Ustaz, penduduk kampung tu tak sembahyang Jumaat pun. Tak cukup korang. Tuan-tuan, yang datang semua perempuan. 60-70 perempuan, lelaki 15 orang. Banyak ini je ke? Memang banyak ini kata. Makna takkan kita nak harapkan bangunlah koperasi di masjid ini. Tak kebenung tuan-tuan. Tetapi mereka mempunyai tanah yang luas. Mereka mempunyai kawasan tanah yang luas. Di situlah koperasi boleh berjalan.
Saya lihat tuan-tuan, tadi saya baca pada tuan-tuan surah Al-Baqarah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai habislah. Surah lembu betina. Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, lembu betina. Kalau kita hari ini sebut lembu, marah. Marah? Kalau sebut rimau tak marah. Mak rimau dengan bangganya. Mak naga, cuba sebut mak lembu. Kamu nampak. Tetapi Allah Ta'ala letak dalam Quran satu surah, nama dia Al-Baqarah. Kenapa tak diambil iktibar daripada lembu betina itu? Kita hari ini bising tentang ada kartel daging yang tak halal, daging lembu yang diisytiharkan tapi daging lain pula yang didatang. Persoalan dia, berapa ramai di kalangan kita yang menjadikan tanah-tanah yang ada di sekeliling kita ini sebagai tempat penternakan lembu. Jadi sampai bila kita nak cakap bodoh macam lembu. Kalaulah lembu itu tidak ada manfaat, tuan-tuan, tidaklah diambil oleh Allah, diletakkan sebagai satu nama surah. Bayangkan tuan-tuan, masjid kita yang berada di kampung, yang wakaf tanahnya, banyak orang wakafkan tanah kepada pihak masjid. Kita tubuhkan koperasi yang mana koperasi tadi berasaskan kepada penternakan. Bela lembu saja, tuan-tuan. Mana ada lembu berkurang tu harga dia. Yang berkurang motosikal. Hari ni beli 7,000, cuba jual bulan depan tinggal 5,000, 4,000 je. Cuba beli lembu. Kalau kita beli tahun ini buat korban, tuan-tuan, harga dia 7,000, saya rasa tahun depan dah naik 9. Sebab itu orang curi lembu. Curi lembu tu suara. Boleh suara sumbatnya begini sumbatnya. Jadi perniagaan lembu bukan setakat lembu saja, dagingnya, kulitnya, susunya, semua benda yang berasaskan kepada lembu ada. Jadi satu pihak mengeluarkan daging lembu, mengeluarkan lembu, yang di sini pula masjid yang lain pula membuka satu lagi koperasi yang menguruskan tentang lembu-lembu, hasil hiliran daripada binatang lembu tadi. Satu contoh, tuan-tuan, betapa hebatnya kalau kita faham Al-Quran untuk kita menjadikan bahawa ekonomi kita boleh hidup sebenarnya. Wallahu a'lam. Pak Ngah, macam mana Pak Ngah? Okey. Pak Ngah angguk dia kata, lembu pun boleh berniaga. Boleh Sebab itu salah satu 8 sektor peneraju koperasi adalah pertanian asasani. Jadi kalau kita tak tahu nak berniaga apa, nak buat produk apa, boleh panggil Angkasa, dia boleh bagi nasihat pada kita. Tak ada apa yang tak boleh buat. Yang penting kita mau. Bela kambing pun boleh. Kambing pun mahal. Ni berniaga lembu kambing kalau ni. Lebih kurang itu. Tiap-tiap hari orang beranak, Ustaz. Betul. Bila tiap-tiap hari orang bersalin, Ustaz. Akikah, Ustaz. Akikah. Betul. Aduh. Datuk Bat ada nak akikah hak baru tak ada lah. Sekarang ni tak ada lagi lah. Orang lain dah tumpang makan. Baik Datuk Bat, saya bila Datuk Kazim sebut peluang, kemudian bagaimana nak buat, saya terfikir juga bila Datuk Kazim sebut tentang ada kampung yang dia berupaya, ada kampung tak upaya. Mungkin Datuk boleh kongsi juga apa cabaran kita nak urus koperasi ni dengan ahlinya, nak bagi tahu beli produk kita, kemudian nak bangunkan. Apa cabaran Datuk? Silakan. Terima kasih. Pertama sekali, mana-mana masjid yang dah semangat bila dah mendengar huraian kita malam ni, esok kita bersuara lah, kita buat koperasi. Tenang dulu, sebab pertama sekali kita kena dapat kelulusan juga daripada pihak-pihak berwajib. Kita masjid ni hak majlis agama. Jadi kena ada juga putusan Jawatankuasa Hukum Syarak Negeri. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk elak taumahan saja. Sebab masyarakat ada yang menyumbang, dia rasa duit dia walaupun dia bagi RM10, dia tetap rasa dia ada duit di situ. Dia kata saya bagi duit bukan suruh buat benda-benda kedai-kedai runcit ni apa semua. Jadi bila ada keputusan daripada Jawatankuasa Hukum Syarak Negeri, kita boleh mengelakkan taumahan. Itu yang pertama. Yang kedua, cabaran kedua adalah masalah kepakaran. Sebab berniaga ni bukan semua orang dilahirkan bakat berniaga. Dia berniaga ni benda bukan senang. Terang bulan gali ubi, ubi digali lagi muda. Kalau tuan tak tahan rugi, jangan cuba dari mula. Berniaga ni dia macam tengok Cristiano Ronaldo gente bola. Kita rasa boleh buat, try lah. Agak keperut goyang, bola tak bergerak pun. Kita rasa kita boleh buat. Sekarang ni kerajaan galak orang berniaga, tepi pokok, bawah mana, bantailah kata nak berniaga. Tapi beberapa orang dia rasa dia pandai masak, dia berniaga. Tak tentu, sebab berniaga ni dia ada seni-seni dia. Apa bunga tidak bertangkai, itu benar
menangamu bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, habis modal, untung tak sampai. Batang kepaya dibuat tongkat, salah pegang jatuh terlipat. Kalau meniaga tak tengok tempat, modal habis, untung tak dapat. Pusing gasing tangan kidal, tali pendek putus jengkal. Kalau untung campur modal, itu tanda meniaga tak kekal. Dia orang Melayu dia buat pantun panjang tentang meniaga saja. Jadi bila kita tidak reti atau tak berapa mahir, di sinilah sangat penting kita ada kerjasama. Sebab itu sesuai dengan maksud koperasi itu sendiri atau kooperatif, ni terjemahan langsung daripada cooperation. Kalau kooperatif ni daripada perkataan Latin cooperari. Co ini bersama, operari kita bekerja. Jadi dengan kita kerja ramai-ramai, banyak idea. Orang ni dia pencen go besar, dia ada idea dia. Bila kita kerja secara koperasi inilah, kita akan ramai-ramai dan kita ada jaringan. Bayangkanlah dalam satu negeri ada berpuluh-puluh ratusan masjid misalnya. Masjid ni pula dia ada pula koperasi. Buat pula jaringan antara satu sama lain. Tadi kampung yang Datuk Kazim sebut dia bela lembu. Masjid ini koperasi dia bagi bekalan makan kepada lembu tu, dapat pula berniaga di sini. Yang ni pula dia buat kulit daripada produk pada kulit lembu. Jadi jaringan itu akan jadi lebih besar lagi peluang. Sebab itu kerjasama ni benda mustahak. Orang tua-tua kita pun dah ajar. Siapa dan betapa pun kita boleh menyumbang walaupun kecil. Orang buta menghembus lesung, yang pekak membakar meriam, yang bisu menyimpan rahsia, yang tempang jaga tongkat, yang kurus jaga lauk, yang gemuk ngimbang perahu, yang cerdik ajak berunding, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabung. Artinya walaupun kita rasa saya ni pekak, tak boleh, ni contoh takut kasar ya, kurang pendengaran, tak ada sumbangan, dia walau kurang pendengaran bakar meriam sebab dia ada untungnya di situ. Saya kurus tak boleh buat apa-apa. Yalah, orang badan kurus tak boleh buat apa-apa. Tak, orang kurus suruh jaga lauk. Orang kurus, kalau orang gemuk suruh jaga lauk, habis lauk. Orang kurus suruh imbang perahu, tak jadi. Sebab itu semua orang all mean in all profession in one commitment. Ini koperasi. Tak mestilah kita tengok koperasi sana kedai runcit dia ramai macam dah supermarket, kita buat juga. Tak, kita ada kepakaran cara kita. Mungkin kita cara membakar meriam, yang orang ni cara menjulang rabung dan sebagainya lagi. Tapi bila dia bergabung, maka jadilah dia satu perolehan yang sangat besar. Wallahualam. Baik. Baru saya faham tu kenapa setiap kali di pejabat AJK makanan saya. Memang tak habis. Jaga lauk. Tapi setengah Datuk. Orang kurus dia kuat makan. Orang kurus kuat makan. Mantu raya. Oh ya, Mantu raya. tak pun kecil manis kan. Tuan-tuan sekalian, macam mana? Faham? Tentu sekali. Banyak lagi yang kita nak perkatakan dan soalan yang saya akan pungut daripada Facebook dan orang ramai. Teruskan bersama kami. Jangan lupa untuk teruskan kembali sampai sini. Bank Islam membawakan kepada anda forum Perdana Ehwal Islam yang dianjurkan oleh
angkasa dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Kita masih berbicara soal lubuk amal. Banyak perkara yang kita perkatakan tentang koperasi masjid. Bagi teman-teman yang sedang menonton kami di live Facebook, boleh tag AJK Masjid. Mudah-mudahan mereka juga dapat maklumat, informasi dan bersemangat untuk memberdayakan ekonomi umat. Baik, kami telah menjalar di jalan-jalan masyarakat untuk mengutip soalan daripada masyarakat tentang tajuk kita malam ini. Sebelum itu, saya nak lihat terlebih dahulu setelah laju komen-komen yang berlalu kepada kita tentang tajuk kita malam ini. Saya meninjau untuk mengambil soalan di Facebook kita daripada Cio Ijat. Apa nama dia ni? CLEOZTX. Apa baca ni Atuk Kazim ni? Saya pun tak tahu nak sebut. Kan salah marah pula. Oh, itu dah. Tak apa, kita baca soalannya. Soalannya dikata, bagaimana nak galakkan AJK Masjid berfikiran terbuka sertai koperasi untuk jana ekonomi? Ada juga jemaah yang masih berada di comfort zone, iaitu masjid adalah ibadah khusus. Ini adalah soalan tentang, ialah dia bertemu antara pandangan. Dia kata, masjid ni adalah dia kata cukuplah kita buat apa yang kita ada sekarang lah. Tak payahlah masuk ini sebagainya. Kalau macam ni, macam mana nak santuni jemaah ni begini, Datuk Mat? Masjid ini, kalau dulu pernah ada satu kes. Masjid Negara Kuala Lumpur. Dia buat karnival. Jadi ada satu orang pelajar bawa balik daripada Mesir. Dia lama duduk Mesir, 5-6 tahun. Dia balik-balik, dia jumpa imam besar Masjid Negara. Dia tegur. Dia kata, ini apa semua ni buat kerja mengarut. Nabi tak buat ni, karnival-karnival ni. Jadi masa tu Datuk Kamarudin Zakaria, dia kata beginilah, entah bawa balik Mesir. Beberapa hari balik, baru seminggu. Dia pun bagi duit RM100. Entah ambil RM100 ni, entah pusing Malaysia, tengok semua masjid. Berapa orang datang ke masjid. Beza kita dengan orang Arab atau dengan cerita zaman dulu. Orang dulu sebelum bila azan orang dah penuh datang. Jadi suasana itu berbeza. Sama juga dalam konteks sekarang. Masjid dan surau kalau dia fokus kepada fungsi dia jadi tempat semayang, jadi tempat ibadat sahaja ataupun tempat juruhkan jenazah saja, maka masjid itu nanti dia akan kehilangan fungsi dia dalam konteks masyarakat. Sebab itu masyarakat di sekeliling kita ini, kalau kita tak santuni mereka, maka mereka akan tidak dapat diberdayakan. Sebab itu dalam konteks tanah air kita ini, 20% daripada populasi kita adalah anggota koperasi. Sebab itu kalau kita tengok perangkaan setakat 31 Disember, kita ada 14,625 koperasi. Kita punya aset saja 146.8 bilion. Kalau kita mengambil peluang daripada gerakan koperasi ini, yang kita boleh kenal pasti sebagai platform untuk nak bantu mengurangkan kenaikan kos sara hidup jemaah kita, keliling kita ini, maka banyak masalah boleh diselesaikan. Sebab itu kita nak perkasakan koperasi di masjid untuk nak penguasaan rantaian-rantaian nilai untuk nak mengekang kos sara hidup ini. Sebab itu banyak cabang yang masjid-masjid boleh sertai kalau nak cuba bidang perniagaan. Macam pihak angkasa sendiri, dia ada cadangkan 2 bidang. Pertama, aktiviti perniagaan dalam kawasan masjid. Ada aktiviti perniagaan di luar kawasan masjid. Kalau dalam kawasan masjid, peruncitan misalnya. Sebab itu kalau koperasi yang terlibat dengan peruncitan, insya-Allah dia punya daya tahan menghadapi krisis boleh bertahan. Macam contoh sepanjang kita PKP, sepanjang tempoh kita berada dalam pandemik, koperasi yang terlibat dalam peruncitan ni boleh berdiri lagi sebab orang sentiasa nak beli barang. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Orang kicap, sos, semua orang nak perlukan benda itu. Boleh juga penyewaan tapak perniagaan kawasan masjid, ataupun kita buat majlis korban dan akikah, diuruskan semua kita secara profesional. Ada kita punya tempat sembelihannya, tempat gantung, semua mengikuti spesifikasi Jabatan Veterina. Memang kita ikut. Buat
secara profesional. Begitu juga pengurusan majlis-majlis atau program-program masjid, kita yang aturkan. Ataupun kedai gunting rambut, benda yang paling senang sekali lah masjid boleh buat. Kedai gunting rambut. Ataupun aktiviti-aktiviti perniagaan di luar kawasan masjid. Yang Datuk Kazim sebut tadi, peternakan, pertanian, peladangan. Jadi apabila masjid, dia dapat menubuhkan koperasi, secara tak langsung ada 3 manfaat dia boleh buat. Nombor 1 sekali, dia boleh mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan-golongan yang sekarang sedang susah. Pertama sekali asnaf. Siapa nak santuni asnaf? Sebab itu kita selalu pesan masjid, sekeliling dia asnaf ni mesti ada rekod. Mesti ada rekod. Sebab mereka ni kadang dibuang keluarga. Siapa nak bantu mereka? Jadi masjid kena bantu. Caranya dengan menubuh koperasi kita boleh wujud peluang pekerjaan. Untuk ibu tunggal misalnya, begitu susah sekali. Yang kedua, kita boleh melahirkan usahawan produk, menerusi program usahawan asnaf. Buat kerepek, jual kat tempat kita. Buat ni, jual kat tempat kita. Yang ketiga, kita boleh jana ekonomi masyarakat Islam dan masyarakat sekitar kita. Misalnya daging fresh, daging tak main dah batang pinam, ni rimau menangis. Payah nak cari, rimau menangis. Mana rimau pun menangis makan bahagian tu. Pasar tak jual, kita jual. Masjid kita jual daging rimau menangis. Takkan orang tak beli. Jadi saya ingat peluang itu ada. Sebab bukan niat kita nak kaya, kita nak jual balik. Bukan masjid nak buat koperasi sebab kita nak beli kipas helikopter paling mahal. Bukan. Kita nak bantu orang sekeliling kita. Hasil daripada pulangan yang kita dapat. Allahu'alam. Masya-Allah, terbuka minda kita tentang apa yang boleh kita buat. Bukan nak kaya, tetapi kita nak bantu orang, terutama yang umat Islam di sekitar kawasan masjid kita. Baik, seperti janjikan, jom kita bersama dengan soalan penonton. Ya, terima kasih Datuk. Saya Sharifah Haslinda Alwi dari Kelana Jaya. Dahulu ataupun biasalah kita selalu dengar orang khidmat kepada masjid dengan cuci masjid dan juga bayar bil elektrik. So soalan saya, adakah dengan membangunkan koperasi masjid tu dikira sebagai khidmat kepada masjid? Baik, terkejut saya dipanggil Datuk. Tuhan, ni soalan kepada Datuk lah kot. Bukan Mungkin Datuk Hariri. Bukan Datuk Hariri. Cucu tak ada lagi tu. Oh, tak ada lagi. Saya dah ada cucu. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bab cucu kita bincang lagi. InsyaAllah. Datuk, soalan dia, ialah kadang-kadang orang nampak perkhidmatannya biasa saja. Mungkin Datuk boleh sebutkan lagi perkhidmatan lain yang boleh dibuat di masjid. Silakan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Nabi SAW sebut kepada kita, masajiduhum amirah wa hiya kharabu minal huda. Masjid di akhir zaman ni hebat, tetapi petunjuk hidayah tidak terdapat. Yang ni yang kita takut, kita berada di akhir zaman ini, tuan-tuan. Sebab itu kita sebagai umat Islam, bagaimana nak menjadikan masjid ini sebagai tempat memberikan kebaikan dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ni bukan setakat dia boleh datang dengan sebab kita semayang semata-mata. Hidayah juga akan turun, kebaikan juga akan turun, petunjuk juga akan turun pada kita bila kita bantu orang lain, bila kita bantu masyarakat, bila kita menggerakkan. Apatah lagi perkara itu menjadi fardu kifayah kepada kita. Soalan pemakanan. Dengan sebab kita mewujudkan koperasi, misalnya mewujudkan industri pemakanan, bukankah dia menyelamatkan umat Islam daripada terlibat benda haram, terlibat dengan benda syubhah? Yang inilah yang kita nak buat. Jadi kalau kita kata kita tak ada sumbangan apa, inilah sumbangan yang akan dapat pahala, bukan setakat bayar bil elektrik, bil air semata-mata. Kita membangunkan satu industri. Bagaimana nak buat roti saja. Sebuah negara saya pergi ceramah di masjid dia. Masjidnya 4 tingkat. Tingkat yang ketiga tu dia buat bengkel, kilang roti tingkat atas. Sebab itu saya katakan berbeza dengan kita di Malaysia ni, Datuk. Kawasan masjid luas. 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 Subhanallah. Kata orang Perak bapak. Luas. Bapak luas tadi. Masjid kecil je tapi kawasan punya luas. Tempat negeri lain pula sempit, tempat tak ada. Akhirnya naik memanjang ke atas masjid dia. Bawah ni parking sekali, kemudian masjid, atas ni sekolah, atas ni pejabat, atas sekali kilang roti. Saya naik ke atas kilang roti, tengok dia, apa guna kilang roti ni? Dia kata kami nak bekalkan makanan kepada orang susah, kepada orang miskin, siapa pun, Islam ke tak Islam ke, semua kami bagi. Bayangkan tuan-tuan, masjid menjadi tempat pengeluar makanan yang confirm halal. Dengan koperasi kita.
Tapi Ustaz kalau buat kawasan masjid, bengkel roti Ustaz, tak khusyuk semayang Ustaz. Tok Imam begini, sedap pula berroti ni Ustaz. Atau kita sekarang ni dah canggih. Tak adalah asap tu masuklah masjid ganggu Tok Imam. Fikir oleh bahasa orang Perak pula tuan-tuan. Bayangkan kalau di masjid boleh memproses makanan. Kita bercakap tentang mi, kita bercakap tentang bihun. Sampai bila kita nak dengar mi yang campur benda yang tak halal ni? Sampai bila kita nak makan bihun Ustaz cap surau tapi tak halal jam? Nama bihun cap surau, bihun Tok Imam tapi yang buatnya tak nak ke masjid. Sampai bila orang nak menggunakan institusi masjid? Sedangkan kita yang berada di institusi masjid sungguh-sungguh, kita betul-betul orang masjid tidak menggunakan masjid kita untuk memberikan perkhidmatan dan makanan yang betul-betul halal pada masyarakat. Sebaliknya orang yang tak kena mengena dengan masjid menggunakan nama masjid, surau, Tok Imam, Tok Siak sebagai satu produk untuk melariskan makanan mereka, penjualan mereka, produk mereka menggunakan nama institusi kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita ada SKM ada, kita ada orang kuat angkasa kita. Dah sampainya masa tuan-tuan panggil dia orang, bincang, tolong bagi penerangan pada anak karya bagaimana kami masjid boleh memainkan peranan untuk membantu masyarakat. Dah sampai dah masa dia Ustaz. Masya Allah. Jadi ini satu gesaan, satu saranan boleh kita mulakan pada tahun ini sebagai satu semangat baru. Kita nak mengimarah dan menghidupkan masjid. Nampak semua dah semangat? Kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini. Bertemu sekali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam. Sudah sampai di penghujung rancangan. Namun tidak kita labuhkan tirai Forum Perdana tanpa kita tinggalkan anda dengan kesimpulan yang dibuat oleh kedua-dua panel kita. Saya nak mulakan Datuk Ustaz Kazim dulu untuk berikan apa lagi pelan tindakan yang perlu kita buat untuk membangunkan koperasi masjid. Silakan Tok. Alhamdulillah kita ada peluang, kita ada agensi, kita ada bantuan daripada pelbagai pihak. Dan yang paling penting tuan-tuan yang kita kena yakin ialah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salat wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Akhir ayat tu Ustaz. Kan Allah Taala sebutkan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang yang mengimarahkan masjid ini, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Salah satunya ialah petunjuk bagaimana nak membantu orang lain, petunjuk bagaimana nak memudahkan orang lain, bagaimana Allah Ta'ala nak mengembangkan ekonomi kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan kita pegang kepada konsep at-ta'awun wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam benda yang baik dan benda yang bertakwa. Jangan tolong menolong kamu alal ismi wal udwan, pada benda yang dosa, pada benda yang bergaduh, bermusuh-musuh. Cukup-cukuplah Ustaz. Orang masjid, orang kita ni dah lama sangat berkontroversi.
Dalam benda apa pun, kerja nak bertelagah aja. Dah sampai dah masanya tuan-tuan, kita duduk semeja bincang dengan masyarakat kita. Letakkan benda ni ke tepi sekejap, letakkan perbezaan ni ke tepi sekejap. Cari kesamaan. Kesamaannya ialah nak membantu masyarakat, nak membantu umat Islam, nak membantu agama Allah. Kalau begitu fikiran kita, mari kita bekerja sama, mari kita bersatu, bersyarikat, berkooperasi yang dipanggil sebagai at-ta'awun. Di situ rahmat Allah akan datang, petunjuk Allah akan sampai bila kita bekerja sama kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya sudah habis soalan nak diajukan. Ya. Tapi ini sebagai penutup, saya sengaja saya berikan 2 minit pada Datuk Bat sebagai imam besar dan ahli lembaga koperasi. Silakan Datuk. Muslimin muslimat sekalian, hendak belayar ke Teluk Betung sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muafakat. Gunung tahan sama didaki, sungai Pahang sama direnang. Kalau kita bersatu hati, kerja yang susah semua menjadi senang. Kita semua ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai. Bagai lesung dengan antan, bagai kapur dengan kunyit, bagai cincin dengan permata. Bagai au dengan tebing, bukit sama didaki, lembah sama kita turuni, berat sama kita pikul, ringan pun sama kita jinjing. Hati gajah sama kita lapah, hati kuman sama kita cicah. Kalau mendapat pun sama laba, kehilangan pun sama berani. Ayolah sama-sama kita bekerjasama di dalam menubuhkan kooperasi. Niat kita yang paling utama sekali adalah untuk membantu orang-orang di sekeliling kita. Dan kita tak akan mampu melakukannya bersendirian kerana kata orang putih, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Yeah. Kalau kita nak berjaya, kita kena kerja secara berpasukan, kerja secara beramai-ramai. Itulah dia kooperasi. Selamat maju jaya. Wallahu a'lam. Masya Allah, itulah forum perdana. Ada kalanya kita berhujah dengan fakta, ada kalanya kita alur dengan jenaka, ada waktunya kita susun dengan bicara kata. Akhiri dengan kesimpulan sebagai pelan tindakan kita bersama. Di tangan saya tertulis 6471. Ini adalah statistik jumlah masjid di Malaysia. Bayangkan setiap masjid mengaut ataupun menjana keuntungan RM10,000. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak ekonomi umat dapat kita bangunkan dan berapa ramai masyarakat dapat kita bantu. Saya lontarkan persoalan ini kepada anda. Mari kita mengangkasakan masjid. Jumpa lagi, saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.